Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddi lisan bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman dapat kita sama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan sementara itu, selepas itu kita duduk pula di dalam masjid-masjid ilmu. Telah sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang duduk dalam masjid-masjid ilmu ibarat dia duduk di dalam taman-taman syurga. Syukur alhamdulillah. Begitu juga antara kita menentukan waktu antara satu waktu ke satu waktu, macam maghrib ke waktu isyak, kita menunggu waktu itu, maka diistilahkan taqarrub ila Allah, maka kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah kita dapat meneruskan kuliah kita pada hari ini, yang kuliah yang kita yang terakhir pada 10 bulan 9, ya, muka surat 154, muka surat 154. Dapat kita meneruskan kuliah kita berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah, insya-Allah. Selepas yang lepas telah membicarakan tentang iman menebuk bacaan, bermakna meluncat bacaannya, ya. Okay. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran, dan jangan ini kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Sya'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebab yang lepas imam menebuk-nebuk bacaannya itu, maka itu tidak digalakkan, ya. Kalau boleh biar dia berterusan gitu. Okey. Antaranya adalah seperti berikut, memanjangkan bacaan, itu tidak digalakkan, ya. Kita apa? Sebab apa? Kita berpandukan para jamaah kita. Ya. Kalau kita panjang-panjang, kadang jamaah kita nak cepat ke ada masalah, ada apa, ataupun apa, jamaah kita kurang sihat dan sebagainya, tak tahan berdiri lama. Nah, jadi oleh itu bacalah yang sederhana, tidak menghabiskan cerita atau kisah dalam satu ayat yang dibaca, bermakna tak habis. Macam kisah cerita surah Al-Baqarah, banyak-banyak cerita, ya, tak semestinya nak habiskan Al-Baqarah tu, ada 286 ayat tu. Jadi itu tak semestinya. Alhamdulillah, sahabat kita bila keluar dari hospital? Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey. Yang keluar tu membaca suatu surah dalam rakaat pertama dan surah yang menyusulinya pada turutan Al-Quran dalam rakaat kedua, bermakna diberikutanlah. Itu yang kita hendakkan, ya, bermakna menyusuli
surah yang berikutnya. Bermakna tidak patah balik ke belakang. Nah, tidak patah balik ke belakang. Okey. Ini di sini saya bawakan kata-kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Asy-Syabah wa anna nazhair di bawah kaedah makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Maksudnya sesuatu perbuatan yang lebih banyak dilakukan maka akan menghasilkan banyak kelebihannya. Itu maksudnya apa? Itu sekiranya kita perkara-perkara perbuatan yang baik itu kita banyak kita lakukan, macam faedahnya kita lebih banyak. Begitu juga hadis mengatakan surah panjang-panjang itu afdal, sunat, ya dah. Tetapi tengok kalau kita solat persendirian lah, kita solat persendirian, nak panjang ke, nak buat satu surah ke, Al-Baqarah rakaat pertama katakan, An-Nisa rakaat kedua, terpulanglah Al-Imran, ya. Okey, pasal awalu surah Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, ya. Keempat An-Nisa, kan, seterusnya nanti ada dibincangkan kat sini. Okey, itu sebagai mukadimah yang lepas. Okey, yang tajuk yang baru, ayat rahmat dan ayat azab. Ada dalam Al-Quran ni ada ayat tu rahmat, ada ayat tu azab, ya. Itu. Jadi kat situ maka kita boleh kategorikan ketika seseorang sedang menunaikan salat lalu dia membaca ayat-ayat rahmat, ayat-ayat rahmat, azab atau ayat-ayat yang memerlukan keadaban jawapan. Yang azab, ayat-ayat azab ataupun ayat-ayat persoalan kat situ nanti dibicarakan, ya. Persoalan ataupun yang memerlukan jawapan. Maka apakah yang perlu dia lakukan? Jadi apa yang perlu kita lakukan? Okay. Jawapan menjawab soalan ini, saya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalah, ya, Al-Quran, halaman 46, iaitu fasal disunatkan kepada seseorang apabila dia melepasi suatu ayat rahmat. Contohnya, ya, dia hendaklah memohon kelebihan daripada Allah. Dan apabila dia melepasi suatu ayat azab, ya, dia hendaklah memohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatan dan azab. Atau dia boleh membaca Allahumma inni as'alukal afiyah, ya, Allahumma inni as'alukal afiyah. Maksudnya ada ketika ayat yang mengandungi rahmat, maka kita juga boleh memohon apa yang kita hendaklah memohon kelebihan daripada Allah, yang ayat tu mendatangkan rahmat. Tetapi apabila ayat tu yang mendatangkan azab, maka kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dijauhi daripada azab dan sebagainya, ya, dijauhi daripada azab dan sebagainya. Okey. Dan apabila ketika jumpa ayat-ayat tersebut, bolehlah kita membaca Allahumma inni as'alukal afiyah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kesihatan. Contoh, ya. Atau as'alukal mu'afata min kulli makruhin. Ya, maksudnya aku memohon kepadamu kesejahteraan daripada segala perkara yang tidak disukai.
Atau seumpamanya apabila dia melepasi suatu ayat yang menyucikan Allah Ta'ala pula, dia hendaklah menyebutkan ucapan yang menyucikannya dengan berkata Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa maksudnya? Yang mengingatkan memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita boleh ucapkan Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada setengah orang kata ya, Tabaraka wa ta'ala. Ya, ada orang setengah kata Jalan azamatu Rabbina, ataupun Subhanallah pun boleh juga. Ya, itu maksud Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah yang maha tinggi. Atau yang kata Tabarakallahu wa ta'ala, maha berkat Allah yang maha tinggi. Atau Jalat azamatu Rabbina, ya, keagungan Tuhan kami memang telah terserah. Maksudnya kita muji keagungan Allah lagi. Kalau kita jumpa puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kat situ, maka kita lagi memuji lagi, meyakinkan, ya, meyakinkan. Ucapan ni semua meyakinkan. Apabila jumpa tu kita ucapan kita, aku memohon kepadamu. Itu tadi kalau sekiranya kesejahteraan daripada segala perkara yang telah disukai. Atau seumpamanya apabila dia melepasi suatu ayat yang menyucikan, maksudnya menyucikan Allah SWT, bermakna yang meyakinkan bahawa Allah itu benarnya Allah dan keagungan Allah kat situ, maka kita boleh baca Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci Allah yang maha tinggi. Atau Tabarakallah wa ta'ala, Tabaraka wa ta'ala pun boleh. Atau Jalat azamatu Rabbina, ya, Subhanallah pun maha suci Allah pun boleh. Ya, okey. Terdapat sebuah hadis sahih mengenai perkara ini yang diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman rahimahullah. Beliau berkata, aku pernah salat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Lalu baginda memulakannya dengan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah bermula daripada Alif Lam Mim lah. Dah ada 286 ayat tu surah Al-Baqarah, ya, bermula daripada Alif Lam Mim. Aku penghabisannya dia, ya, penghabisan dia yang surah ayat yang ke surah 286 apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selalu kita buat tahlil tu kan. Itu ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Ya, itu dia punya surah yang terakhir. Okay. Ayat yang terakhir, bukan surah yang terakhir. Ya, ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah tadi. Okey. Okey. Aku pernah salat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Lalu baginda memulakannya dengan surah Al-Baqarah. Aku menduga baginda akan rukuk ketika sampai kepada ayat ke-100. Ayat ke-100 itu ayat persoalan tu kat situ. Sepatutnya dia berhenti. Dia jangka berhentilah, tetapi Rasulullah tetap tidak berhenti. Dia meneruskan pula. Tetapi kemudian baginda meneruskan soalannya, meneruskan solatnya selepas ayat ke-100. Meneruskan apa? Meneruskan solatnya selepas tersebut. Aku menduga lagi kemungkinan baginda membaca surah tersebut dalam satu rakaat.
dalam satu rakaat. Tetapi bagi dia meneruskannya solat selepas surah Al-Baqarah habis sampai 286 ayat tadi habis, dia meneruskan lagi. Lantas aku menyangka bahawa baginda akan rukuk setelah selesai membaca surah ini, tetapi kemudian baginda terus memulakan surah An-Nisa. Surah An-Nisa tu dah melangkah satu surah tu, Al-Imran, Al-Imran ya dah. Masa surah Al-Baqarah, Al-Imran, benarnya di habis surah Al-Baqarah tu dia meloncat pergi Al-Imran. Sebab apa? Ada kaitan dia, perhubung kait tu. Cuba kalau tuan-tuan baca Al-Quran ya, sebelum saya kaji juga tadi ya dah. Sebelum tu rupanya ada berikutannya. Pasal ada Al-Baqarah tu persoalan. Tetapi dalam Al-Nisa tu baru dah ada sambungan jawapan dia. Ada. Okay. Jadi Rasulullah pun buat sedemikian. Okay. Baginda akan rukuk setelah selesai membaca surah ini, tetapi kemudian baginda, surah ini maksudnya Al-Baqarah tadi, habis selesai ingat rukuk lah kan. Pasal la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, dah habis dah. Satu surah Al-Baqarah tu 286 ayat, maka selesai. Merupanya diteruskan pula sambung dengan An-Nisa, surah An-Nisa. Sebab ada berkaitannya antara Al-Baqarah dengan An-Nisa tu tadi. Ya dah, ada soal jawapannya di kat situ. Okey, seterusnya baginda memulakan pula surah Al-Imran, baru dipatah balik Al-Imran. Itu dibolehkan. Ini pasal apa? Kita tahu, kalau kita tak tahu bacaan yang antara lompat-lompat tadi, maka kita tak boleh lah, pasal berpatah balik ya tak? Macam sebab apa yang Rasulullah sebut tadi Al-Baqarah, dia boleh sebut An-Nisa, sebab ada hubung kaitnya. Kalau dia nak Al-Imran tadi tak ada hubung kaitnya, baru tu dia baru dia buat. Seterusnya bagi dia memulakan memulakan pula surah Al-Imran. Rasulullah SAW membacanya secara sederhana dan bersahaja, tidak cepat dan tidak lambat. Apabila baginda melepasi ayat yang mempunyai tasbih, puji-pujian pada Allah. Pasal surah Al-Imran ni banyak yang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dia jadi dibaca sederhana, ya, tidak deras dan tidak terlampau deras dan cepat dan dia sederhana membaca, tidak cepat dan tidak lambat, bermakna sederhana saja. Apabila baginda melepasi ayat yang mempunyai tasbih, baginda akan bertasbih. Apabila baginda melepasi ayat yang mempunyai permintaan, baginda akan mempunyai permintaan, baginda akan memohonnya, ya, memohon sebagaimana bacaan yang di atas tadi. Okey, subhanallah, apa ni, atau Allahumma inni as'alukal afiyah, atau as'alukal mu'afata min kulli makruhin. Okey, apabila baginda melepasi ayat yang mempunyai permintaan, baginda akan memohonnya. Apabila baginda melepasi ayat yang mempunyai perlindungan, baginda akan memohon perlindungannya. Itulah, ya, pasal itu di dalam surah-surah Al-Baqarah tadi, ya, Al-Imran tadi banyak puji-pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak memohon perlindungan dan sebagainya kat situ. Okey. Apabila baginda melepasi ayat yang mempunyai perlindungan, baginda akan memohon perlindungannya, ya, akan memohon perlindungannya. Jadi begitulah kita
Pasal tu kita sebanyak sedikit kena tahu juga mana-mana Al-Quran. Jadi kita boleh tahu. Macam kita tak tahu ni selalu orang baca Al-Quran, kita diam aja, tak ada orang. Kadang sedangkan ayat tu suruh kita mohon perlindungan, kita pun diam aja dengan imam berkata, ya dah. Berarti maka kita bacalah sebanyak sedikit, kita tahulah ayat-ayat Al-Quran tu. Sekarang Al-Quran pun dah ada dia punya terjemahan dan sebagainya. Ya dah. Okey. Itu yang terjemahan, ya. Kalau nak memahami, maka kena belajarlah tafsir Al-Quran, ya. Kalau setakat kita memahami terjemahan, itu faham maknanya sahaja. Ada. Tapi maksud tersirat kita tak faham. Pasal bahasa Al-Quran ni bahasa yang mendalam. Kalau katakan yang Al-Quran lah, ahli sastra Arab dulu kalah dengan Rasulullah sebab Rasulullah bawa ayat Al-Quran. Nah, las dia kata, oh ini bukan kalimah Muhammad ni. Ya dah, bukan kalimah Muhammad, bukan ucapan Muhammad. Jadi tak situlah hisapnya. Pasal itu macam kita lah. Kita katakan bahasa sastra. Bahasa sastra dalam bahasa Melayu contoh. Kita tahu, kita maknanya tahu. Tapi kalau kita tak belajar sastra, apa maksud yang tersirat dan tersirat, maka kita tak akan faham maksudnya. Ibaratnya menanam tebu di tepi bibir. Ada ke menanam tebu kat tepi bibir? Ya dah. Itu bahasa sastra, kan ada ungkapannya, maksudnya, ya dah. Menanam tebu di tepi bibir, potonglah bibir tu, menanam tebu di tepi batas atau di atas batas, ya dah. Contoh, itu bahasa sastra. Ya. Okay. Ibarat air di daun keladi, ya dah. Maksud itu semua bahasa sastra, ya dah. Ibarat air di daun keladi, ibarat maksudnya air itu mencurah di daun keladi, tak meninggalkan bekas. Serupalah macam, minta maaf lah, macam kita belajar. Kita belajar, kata kita tengok buku kadang-kadang, ya dah. Tapi syukur alhamdulillah kat sini semua, ya, anak murid ni semua bawa ada kitab, ada apa. Ada setengah tempat yang bawa kitab ustaz aja. Anak murid lebih pandai, pasal dia tak bawa buku, tak bawa kitab. Dia punya dengar je, ya dah. Ada setengah tempat ada yang dia nak, pasal macam kat sini suruh belikan, kita dapat boleh dulu. Ada setengah tempat ni macam di masjid Sri Melati kan, contoh, dia kena beli sendiri. Macam Dewan apa, macam di apa Kerinci, dia orang sendiri. Tapi dia, oleh kerana dia apa, hati dia apa, masing-masing dia nak beli sendiri. Kebetulan yang beli banyak hari tu ada offer ketika itu, harga RM60 dan dia dah. Kalau ketika itu dapat RM45, tu ramai beli. Dan saya pun extra. Tapi sekarang dah tak boleh. Hanya seminggu, 2 minggu je tu. 2 minggu je. Nah, sekarang kalau saya beli pun cuma dapat potongan 30% saja. Kalau tuan-tuan sendiri beli, 10% lah dapat. Pasal saya masuk ahli apa tu, ada kad dia, ya. Dah. Kejap aja Isyak dah. Okey, sikit dia ya, lebihkan ni. Okey, sampai habis tajuk ni. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan pada ketika itu surah An-Nisa mendahului surah Al-Imran dari segi susunan surah Al-Quran. Ketika itu Rasulullah An-Nisa itu mendahului Al-Imran. Sepatutnya Al-Baqarah, Al-Imran kan, kita surah Al-Quran, tapi Rasulullah baca lepas Al-Baqarah dia terus An-Nisa, melangkai Al-Imran. Al-Imran dibaca kemudian pula. Okay, ya. Para ulama mazhab kami rahimahumullah ta'ala berkata,
disunatkan memohon suatu permintaan, iaitu memohon perlindungan dan bertasbih kepada semua pembaca Al-Quran, sama ada dalam solat atau di luarnya. Jadi ketika membaca Al-Quran pun, pasal tu kalau kita dalam membaca Quran dapat kita menghayati, maknanya kita ketika itu boleh kita memohon. Tempat memohon kita sebenarnya, ya dah banyak kat situ tu permohonan apa, ya, contoh, ya, macam apa, nak sembuhkan penyakit, semua ada dalam Al-Quran, ya dah. Nak kasih sayang pun ada dalam Al-Quran, ya, itu semua ada. Kita sudah dibekalkan dah. Kita Islam ni memang dah mencukupi dah dengan di 30 juzuk tu tadi. Lain macam tu Syiah, dia tak mengakui Al-Quran tu, kata tak cukup. Dia tu tambah-tambah, dia tambah-tambahnya lagi sampai bertindan-tindan, dia tak. Nauzubillah lah, ya. Kalau ada orang mengatakan Syiah tu betul dan sebagainya, ya, dia percaya pada Nabi Muhammad, percaya, tapi ada ditambahannya lagi, ya dah. Kita hanya 2 kalimah syahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya 2 je. Yang dia tambah dia al-alilah dan sebagainya. Nauzubillah lah, itu tak nak cerita panjang, takut nanti ya dah, takut terpisung dan sebagainya. Okey, jadi kita bab ini solat ni, kita tekankan pada solat kita. Saya pernah ketika itu saya di Bukit Sofa pula tu, sa'i, ketika dalam sa'i, cuma saya di Bukit Sofa tu rehat sebentar, belum habis sa'i saya tu. Ada orang Syiah tu, dia tanya saya dari Malaysia, dia apa, dia ngaku, saya tak aja. Kenapa tak mengakui dah? Saya sebutlah satu persatu. Lepas tu saya pun tak bukan dalam sangat tentang bab itu kan, jadi masih lebih baik saya tinggalkan. Last sekali I don't accept about Syiah. Accept is sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah dia, itu dia. Terus saya tinggalkan dia. Okey, pasal kita tak tahu, takut terpesong nanti kita. Pasal tu yang macam ni, ada pelajar sekolah Izzuddin ni kira yang terbesar sekolah agama, sekolah Arab di Ipoh tau, Izzuddin. Dan dia dah pernah menjadi guru agama, maka dia jadi Fadri Melayu yang besar di Malaysia sekarang ni. Ingat tak ingat nama dia, ya dah. Tengok pasal terpesong punya pasal lah. Jadi oleh itu, kalau kita tak faham, kita tak tahu mendalami antara agama kita dengan agama kita, maka kita tinggalkan sahajalah, ya. Kalau tak takut kita terpesong dan sebagainya, ya, kita tinggalkan, kita pegang agama asal mak bapak kita, ya, mengikut ahli sunnah wal jamaah, tak kisah, ya, Hambali ke Maliki ke Hanafi ke Syafi'i, itu kita pegang atau tu saja. Ada antara 4 nampak ni mazhab ni tadi. Okey, pegang, ya. Itu tidak menyalahi, macam Maliki nak ikut Syafi'i ketika dia sesuatu tak salah, ya dah. Pasal dia tahu menahu sama dia punya syahadat kalimah dia dan segala-galanya dia sama. Cuma perbezaan sedikit sahaja, ada salah, bukan salah silap, tak ada salah silap, itu pegangan masing-masing guru kita masing-masing. Okey. Pasal itu macam dia solat, apa dia, silat, belajar silat, ada kita menepis gini, ada menepis gini, ada contoh, ada. Itu ibarat saya ni cuma tahu silat bawang aja, sudah kena baru dibuang. Okey, itu dia. Para ulama mazhab kami sudah, mereka berkata lagi, ia disunatkan dalam solat seorang imam. Mereka berkata lagi, ia disunatkan dalam solat seorang imam, orang yang solat sendirian, dan solat seorang
makmum, kerana itu ialah doa. Maka mereka semua dianggap sama dalam perkara tersebut, seperti bacaan amin selepas Al-Fatihah. Mereka disunatkan untuk mengucapkannya, disunatkan amin. Ya dah. Semua mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, ya, apa? Syafi'i, Hambali, Maliki, apa lagi? Lupa. Hanafi, sama, semua amin. Ya dah. Habis tu semua amin, disunatkan. Tu amin tu adalah sunat. Jadi tak salah, tak menyalahi. Kalau tak amin pun maka sah solatnya. Ya, cuma tak dapat pahalanya, itu aja. Ya, okey. Apa yang kami sebutkan disunatkan untuk mengucapkannya. Apa yang kami sebutkannya itu, iaitu sunat memohon sesuatu dan meminta perlindungan, merupakan mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu dan jumhur para ulama rahimahumullah. Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala berkata, ia tidak disunatkan, bahkan ia adalah makruh dalam solat. Makruh dalam solat. Namun pendapat yang tepat ialah pendapat jumhur para ulama. Itu Abu Hanifah mengatakan tidak, ini makruh baca amin. Itu Abu Hanifah saja. Tapi semua mazhab adalah jumhur ulama, maksudnya bersepakat adalah sunat, ya. Jumhur para ulama yang telah kami sebutkan sebelum ini, iaitu sunat kita baca. Kita sebut amin dapat pahala, tak sebut tak dapatlah apa-apa. Ya tak? Huzaifah tidak akan dapat mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan apabila bagi dia membacanya dengan menyaringkan suara. Itu salah satu Huzaifah tadi, dia tak dapat apa-apa mendengar apa yang Rasulullah baca, melainkan dia dapat mendengar apa bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sikit ya, ini sikit saja. Yang keenam, memendekkan solat dalam kaedah tertentu. Memendekkan solat dalam kaedah tertentu. Jika ada masalah mendatang yang menuntut supaya solat dipendekkan, maka imam boleh membuat demikian. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda memendekkan surah kerana mendengar kanak-kanak menangis. Ya, mendengar kanak. Hadis yang meriwayatkan perkara ini ialah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inni la adkhulu fi shalah fa uridu ita'alataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Okay? Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesungguhnya aku telah memulakan solat, lantas ingin memanjangkannya dengan membaca surah yang panjang. Tiba-tiba aku terdengar suara tangisan kanak-kanak, lantas aku memendekkan solat disebabkan aku
mengetahui kerisauan ibunya yang bersangatan kerana tangisannya tadi. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia memendekkan, ya, memendekkan solat ada jika sekiranya ada perkara yang berlaku. Contoh kaum ibu contohnya, ya, kok tadi sebenarnya waktu masak tadi tentukan matikanlah api-api masak tadi kan. Andainya terlupalah, terlupa, oh tadi ada itu, maka ketika baca surah yang pertama baca qul huwallahu ahad, lepas tu rakaat kedua boleh baca qul huwallahu ahad lagi, baca itu nak cepat ini tadi, jadi biarlah walau secepat mana pun kena bacaan tu tartil dengan sempurna. Jangan bacaan tak boleh dipahami. Kalau kita dalam bahasa Melayu pun kalau laju kita pun tak faham orang cakap, walaupun kita Melayu sama Melayu, pun tak faham. Ya, jadi oleh itu kita dengan tartil bacaan. Pasal tu bacaan Fatihah itu rukun, bacalah dengan tartil. Bacaan surah itu sunat, walaupun sunat baca dengan sempurna, ya. Pasal tu kalau tak sempurna maka tidak memberi faedah kepada kita. Begitu juga solat sunat. Solat sunat tu ada setengah solat sunat doa iftitah orang pun tak bawa, sebab itu sunat katanya. Solat sunat lagi sunat. Ada setengah solat baca surah pun tak baca, itu sunat saja, nak cepat. Pasal tu ketika rukuk tasbih pun hanya sekadar subhanallah pun apa. Jadi biar kita ini solat kita berkualiti, jangan kuantiti. Berkualiti maksudnya sikit, tetapi kesempurnaan tu tadi, ya. Terutama sekali yang rukun jangan ditinggalkan, ya. Contoh rukun tu tamaknah, itu salah satu daripada rukun. Itu banyak yang orang lalai. Ketika Fatihah tak habis, ya, baru habis, tak sempat tamaknah, dia dah sambung surah pun ada. Habis surah tak sempat tamaknah, berhenti sekejap, terus dia rukuk pun ada. Tengok, ketika rukuk pun sebagaimana yang saya katakan yang lepas, katakan saya tengah rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terus naik dia. Sedangkan bacaan saya tak habis lagi kan. Apabila tak habis, mana saya ada tamakninahnya. Kemudian saya dah bawa ke naik atas, ya dah. Jadi itidal pula, maka tidak sempurna. Jadi oleh itu biar kita sempurna, biar kita pasal solat waktu sudah ditentukan. Sudah ditentukan solat, tak ada diganjakkan, tak ada dia tu, tak. Dah buat duduk. Kalau main kita boleh, ya, okey, turun badminton pukul 5 contoh. Boleh ya, dia nanti, oh tak boleh, aku nak solat dulu. Kau main dulu, aku nak turun 5.30. Itu boleh, ada. Tapi kalau solat ini biar pada waktunya. Okey. Ada apa pertanyaan di sini? Pasal musim SOP ni saya cukup waktu saya berhenti. Di mana-mana kat situlah. Pasal telah diwar-warkan di situ. Kalau sekiranya melebihi nanti ada orang komplain, habis nanti kena. Okey. Hari ini 17, ya. 17 bulan 9. Ada apa pertanyaan? Kamu ibu? Ada? Muslimah? Tak ada. Okey. Ada apa? Muslimin? Ada. Pasal itu sekarang saya sebut muslimin, muslimah. Pasal ada pernah satu ketika kaum ibu tak ada, rupanya muslimah saja. Pasal dia kata semua anak dara. Jadi dia tak ada kaum ibu. Dia kata kaum ibu tak ada ustaz, ni muslimah semua. Oh,
baru saya faham. Baru saya faham. Jadi makna belum ada yang kahwin lagi. Ini bateri dah habis. Okey, jadi dia suruh berhentilah. Apabila bateri dah habis, maka suruh berhenti, insya-Allah. Tak ada pertanyaan? Muslimah? Tak ada. Muslimin? Tak ada. Okey. Okey. Alhamdulillah. Saya minta muslimin muslimah kalau ada perkara-perkara yang berkaitan dengan solat dan apa, elok kita jangan malu kita bertanya. Biar kata pepatah, sekali malu tapi tidak malu selama-lamanya. Sebab apa? Sekali malu kita bertanya, tapi tak ada selama-lamanya. Tapi kalau kita tak bertanya, selama-lamanya kita malu nanti. Ya, jadi oleh itu pasal ini dia Yaumul Mahsyar besok, solat kita dipertanggungjawabkan dulu. Pasal ketika saya terus terang saya cakap, saya interview nak dapatkan tauliah mengajar tu, tauliah ada saya wawarkan dengan Cik Zul. Dah saya punya kad tauliah, sijil tauliah semua. Apa yang kita pertanyaan dia, saya solat dia, jawab soal lah tentang solat dia. Saya kata jawab bab amal ibadah dan sebagainya. Ustaz, Ustaz tak nak mengajar Quran ke? Biar orang lain mengajar Quran. Pasal Quran ni berpandukan tajwid. Saya tajwid, hukum tajwid tahu, tapi dalam bacaan saya tahu, kadang saya tak ingat ini idgham apa, mal guna, bila guna, mad arid li sukun semua kan. Saya membaca, saya tahu, ingat. Saya dulu belajar, memang saya belajar, tapi oleh kerana saya tak amalkan, maka saya tahu biarlah ustaz, orang lain yang ustaz ni bab solat. Ya, saya bab solat. Tanyalah pasal tu, dia tanya bab solat dia. Pasal tu ketika muzakarah yang lepas, jumpa kawan-kawan yang sama-sama temu juga tu, jadi famous saya. Ustaz sama kita tu. Ustaz yang paling kuat suara macam. Ingat ustaz kena soal ke ustaz yang menyoal kita? Katalah. Pasal saya kuat. Pasal masa tu saya bawa anak saya. Ya, dia pun ikut dengar. Abah suara kuat betul. Sampai luar orang tercengang dia itu. Pasal saya semangat. Bab solat ni saya cukup semangat. Bab jamaah tahir, jamaah takdim, saya sebut. Sebagaimana yang saya yang berdialog dengan Ustaz Don mengatakan lepas solat Jumaat, kalau buat jamaah takhir dia boleh solat buat asarnya boleh buat 2 rakaat. Sebab apa? Tuan guru je. Itu saya tak saya kata bagi saya tidak begitu kuat benda yang mengatakan je mesti ada sebab musababah. Ini yang saya kata tak boleh. Sebab apa? Kena buat 4 rakaat. Sebab apa? Tuan guru saya juga kata sebabnya ada. Solat Jumaat itu adalah 4 rakaat. Atas dasarnya, ya tak? 2 rakaat itu al-khutbataini rakaatain min az-zuhur. 2 khutbah daripada zuhur. 1. Kalau saya datang akhir, dah tahiyat akhir cumanya, saya ketika takbiratul ihram niat solat Jumaat juga ada. Usalli fardhu Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbiratul ihram tadi kan. Tentukan saya dah kita dah tumakninah, lepas tu Allahu akbar, turun duduk tahiyat akhir. Apabila imam bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, berapa rakaat kita nak sambung? 2 rakaat, 4 rakaat. Tu dia. 1. Yang keduanya, ketika kita nak buat jamak takdim tadi, pasal asar tu buat dalam waktu Jumaat, jamak takdim kan, kita dah niat dah. Ketika tu kita dah niat. Tu saya kata, dah. Tapi itu ada 2 pendapat, terpulanglah tuan-tuan. Tapi saya pegang pada tuan guru saya dulu, Allahyarham Datuk Ishak Bahrom, tuan guru saya. Kemudian saya rujuk kemudian ni saya ada mengaji juga dengan pasal dia persamaan dia punya pendapat, Allahyarham Datuk Ahsanuddin Al-Hafiz. Pasal tu saya cukup tekankan bab takbiratul ihram kan, berangkat tangan ni. Mazhab yang lain semua adalah 3 yang disunatkan kan.
ketika takbiratul ihram yang disunat angkat tangan, ketika nak rukuk, ketika nak itidal, selepas itidal kan. Tetapi bagi Syafi'i tambah satu ketika bangun dari tahiyat awal, contoh. Okey. Jadi setakat ini dulu ya. Tuan-tuan, jangan rugi nanti kalau kita jaga solat kita. Pasal di Yaumil Mahsyar ni tak apa kita tanya tak perlu. Nak hidup balik semula, memang tak ada can lagi, nak belajar solat lagi tak. Masih inilah kita boleh. Jangan malu. Saya sendiri, saya sendiri tajwid saya belajar lagi. Ada kuliah tempat saya, itu siapa yang ngajar? Kawan saya satu kelas dulu. Ya. Oleh kerana memang dia dulu pernah jadi imam Imam Syahlam, Masjid Syahlam. Ya. Nah, lepas tu sekarang dia dah pencet. Dan pengajian dia memang tajwid. Dia duduk di Ampang. Ya, itu memang saya baca. Suruh baca saya baca. Campur lelaki perempuan. Saya tak malu. Kalau tak salah, kalau salah saya tak malu. Pasal memang kita nak mempelajari lagi. Ada. Tu. Pasal itu bab tajwid. Okey. Okey. Jadi itu sekali ini dulu. Dasar cerita pasal jamak. Ada satu soalan jamak. Ya. Kita boleh start jamak bila kita dah keluar dari rumah. Ya. Contohnya kita turun daripada rumah, kita tunggu taksi. Ya. Tunggu taksi. Tunggu taksi. So tiba-tiba lepas tu azan, masa kita tunggu taksi tu azan dah kumandang. Masih lagi masih lagi di bawah di rumah, sini lagi. Tunggu taksi. Okey. So dah boleh start jamak ataupun kita kena zuhur. Tak boleh. Kita kena apa? Habis Solat zuhur. Ataupun kita solat zuhur satu tempat nanti kena 4 rakaat, tak boleh jamak. Okey. Kalau kita berhenti satu tempat. Lepas tu asar nanti boleh buat qasar. Asalnya boleh qasar. Tetapi kalau katakan kat sini kita turun sini belum jamak, belum azan lagi, tiba-tiba sampai ceras. Ini ceras ya. Sungai Besi contohnya dah luar Korea, maksud luar Korea sini. Tiba-tiba azan dilaungkan, macam itu boleh buat. Itu boleh buat ya. Dan kat situ boleh niat sama dia nak buat jamak takhir atau jamak takdim kat situ. Kalau jamak takhir kita niat di awalan tadi. Kalau takdim tak kisahlah. Ya dah. Kalau takhir kena niat dalam, contoh saya zuhur nak masuk takhir dalam waktu asar. Okey? Maka saya niat kat sini kalau saya nak buat jamak takhir waktu dalam waktu zuhur tadi. Okey? Dan ini nak buat jamak takhir. Sampai destinasinya nanti tiba-tiba katakan di Bangi ke ataupun di manalah RNR mana. Tiba-tiba kat situ ada peluang untuk solat. Ya, nak buat solat zuhur masih waktu ada. Tuan-tuan boleh ubah niat tadi nak buat jamak takhir kan? Boleh ubah nak buat jamak takdim. Okey. Boleh. Sampai itu tiba-tiba jangan lepas aku tadi dah niat jamak takhir tapi sampai tadi baru jamak takhir lah, ini berhenti minum aja lah. Rugi kita. Ya dah. Okey. Jadi kat situ kita boleh ubah buat jamak takdim. Itu. Tetapi kalau katakan tuan-tuan nak buat jamak takhir zuhur dalam waktu asar, okay, berarti zuhur tadi buat dalam waktu asar. Okay. Apa dulu yang kita dulukan? Solat apa yang kita dulukan? Solat asar atau zuhur? Okey. Andainya waktu asar tu panjang lagi, maka afdalnya kita dulukan zuhur kita dulu. Ya, tetapi kalau asar tu pendek, maka dulukanlah asarnya. Okey, walaupun itu kata jamak takhir, bukan kita tak boleh dulukan zuhurnya, itu lagi afdal. Kalau asar tu dah pendek, maka contohnya habis asar tadi dah masuk maghrib kan, maka lepas asar kita buat zuhur. Nah, lepas zuhur baru kita sambung waktu maghrib, jamak takdim waktu isyak tadi, ya tak? Tapi ingat, perjalanan tu berterusan dan dalam musafir. Sekurang-kurangnya berapa? 2 marhalah.
Dia katakan 90 kilometer ke atas. Ya dah. Tu dia punya apa. Kalau kira batu dulu 60 batu. Ya dah. 60 batu. Kalau dulu kira batu. Okey. Itulah kita boleh. Senang. Pasal tu solat ni tak boleh ditinggalkan. Orang musafir ada solatnya musafir, orang sakit ada cara solatnya orang sakit. Tinggal tidak sama sekali. Tetapi puasa kita boleh tinggalkan. Kalau kita dalam musafir, kita boleh buat qada kemudian nanti ya. Disunatkan juga, dibolehkan kita meninggalkan puasa. Macam kalau tuan-tuan nak tahu bulan Ramadan puasa bertolak dari Malaysia bulan Ramadan apa tu, pergi ke Mekah tengok nanti ramai ustaz pun tak minum, tak makan. Makan tak puasa pun ada. Pasal dia pegang, dia kata musafir. Diharuskan kita ni. Tu. Tapi bagi saya, pasal saya pegang, pegangan tu terpulang masing-masing. Saya kata selagi tidak memudaratkan, saya berpuasa. Pasal ketika saya qada nanti belum tentu. Saya hidup, sakit dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, ketika qada saya bukan dalam bulan Ramadan kan. Dengan puasa bulan Ramadan berlainan. Itu pendapat masing-masing lah. Ada? Tu dia. Okey. Malam apa ni zakat. Kita tidak berkemampuan. Sedangkan setengahnya hasnaf. Maka adakah tak bayar zakat? Dia itu bukan Islam artinya. Tetap di Islam. Nah, menunaikan haji. Orang tu dah ada duit dah, cukup dah. Tapi masa tidak menentukan, dia dah tak dapat. Maka kita bermakna anda ditakdirkan mati, tetap kita Islamnya. Pasal wahajjul baital liman istata'a, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang berkemampuan. Kemampuan kat sini umum, kesihatan, wang ringgit, perjalanan dan sebagainya, masa. Kan? Jadi itu. Tapi solat tidak. Tiada maaf bagimu solat ni. Ya dah. Pasal tu jagalah solat. Jagalah solat insya-Allah. Pasal solat ni siapa dapat menyempurnakan solatnya, insya-Allah rumah tangga pun bahagia. Hidupnya pun gembira, sentiasa gembira, tidak susah hati. Ya? Pasal apa? Sod lam ta solat. Sod adalah sidik, benar, orang tu benar, sidik benar. Lam, orang tu lemah lembut orangnya. Takkan bergaduh serumah tangga dan sebagainya. Ya, dan semua tak terpersengketaan dengan orang lain. Lepas tu barulah timbulnya takwa kita. Nah, solat tu sidik, lemah lembut dan bertakwa kita. Insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, sekarang dulu sekadar ini dulu saya sampaikan. InsyaAllah ya, sambung ya, masa akan datang. Saya memohon ribuan ampun dan maaf. Salah silap saya, terkasar saya, terlajak kata yang baik datang dari Allah. Kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakir, hamdan syakir, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tundina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. As'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li hadzal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li hadzal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li hadzal majlis. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafriqa min ba'di tafriqa ma'suma. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.